Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat sejahtera. Tolong buka ke Matius 6. Matius 6 ayat 12. Ampunkanlah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Ini macam satu permintaan controversial. Ini saya pernah bila saya ikut sekolah hari Ahad semasa saya masih kecil, di mana saya telah diajar guru sekolah hari Ahad, mereka kata, bila kamu mengaku dosa, bila kamu mengaku dosa, Yesus akan mengampunkan dosa kamu. Jadi dia kata, kamu mesti mengaku dosa, dan Yesus akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Full stop. Dan saya pun belajar. Bila saya berdosa, saya mengaku dosa saya dan minta pengampunan daripada Allah dalam Yesus Kristus. Tapi bila saya baca firman Tuhan, saya rasa ini bukan saja, ini bukan bila saya mengaku dosa, Allah akan mengampuni dosa saya. Bila saya baca ni doa Tuhan, setiap kali saya baca, macam saya rasa ada satu condition, ada satu syarat. Ini bukan bermakna kita akan diampunkan hanya bila kita mengampunkan orang lain. Kalau itu kita boleh pergi ke syurga dengan perbuatan yang baiklah. Tapi pengampunan kita percaya, mari percaya hanya dalam Yesus Kristus. Pengampunan kita telah dicapai oleh Yesus di atas salib, bukan melalui cara-cara yang lain. Kita akan diampunkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Tak ada jalan yang lain. Tapi mengapa Yesus berkata di sini? Dia macam ada condition, ada syarat. Saya akan ulang. Ampunkanlah kesalahan kami. Ini tak ada problem lah. Betul. Kita semua pun doakan, ampunkanlah dosa kami. Kadang-kadang bila kita datang ke gereja, kita selalu baca itu pengakuan dosa umum. Kita semua pun akan baca. Tapi bila kita berdoa sendiri, kadang-kadang kita boleh bawa ke hadirat Tuhan satu list senarai yang panjang. Kata Tuhan, saya telah buat ini, saya telah kata sesuatu yang satu senarai yang panjang. Kita dah mengaku kepada Tuhan semua dosa-dosa yang kita telah buat melalui perbuatan dan perkataan. Kadang-kadang bila pari berdoa pun, kadang-kadang tiba-tiba macam saya rasa, ini adalah satu dosa, saya belum mengaku. Macam dosa itu tersembunyi dalam hati. Tiba-tiba Roh Kudus kata, ini adalah satu kelemahan, satu dosa. Oleh itu, pari pun terus mengaku dosa itu. Tapi bila kita terus baca, ini bukan saja kita mengaku. Dia kata ini macam syarat. Sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kamu. Tengok, Yesus kata, saya bersedia untuk mengampunkan kamu. Itulah sebab saya telah mati di atas salib, sebab saya sangat mengasihi kamu. Tapi sebelum kamu boleh menerima pengampunan dengan sepenuh,
Kau mesti menghampunkan orang yang telah berdosa terhadap kamu. Ini bukan satu permintaan yang nak ringan. Ezra mengulang dan telah memberi keterangan tentang perkara ini dalam ayat 14 dan 15. Dan juga dalam melalui satu perumpamaan yang kita baca dalam Matius 18 21 hingga 35. Itu separi harap kamu boleh baca Matius 18 21 hingga 35. Di Matius 6 di sini Yesus berkata, jika kamu mengampuni orang yang bersalah. Tengok, Yesus sedang ulang. Bila Yesus mengulang sesuatu, mesti ada sebab. Sebab itu adalah satu ajaran yang sangat serius. Dia kata, Bapamu yang di syurga akan mengampunkan kesalahanmu juga. Tengok, saya akan ulang lagi. Kalau ulang, jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu. Tengok, jika Bapamu yang di syurga akan mengampunkan kesalahanmu. Dan istilah terus, tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang, Bapamu yang di syurga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu. Wah, ini satu doa. Kita baca pun kita macam mana dosa-dosa saya yang telah saya telah mengaku. Di Matius 18, Pari akan baca satu ayat saja. Tolong baca, ini satu perumpamaan yang sangat penting. Kalau kamu nak tahu tentang pengampunan. Begitulah Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan kepada setiap orang daripadamu yang tidak mengampuni saudaranya dengan ikhlas. Mengampuni saudaranya dengan ikhlas. Ini bila saya datang ke gereja, saya berdoa, Tuhan, ampunkanlah dosa saya. Okey? Ini bila orang buat salah kepada kita boleh ambil beberapa kita boleh buat beberapa perkara. Yang satu, biar dia buat apa-apa sajalah, saya tak kisah. Tapi kamu tahu dia telah buat satu kesalahan terhadap kamu. Tapi kamu kata, biar dia buat. Itu bukan digalakkan. Macam kita tutup mata, tapi dalam hati kita memang benci dia. Hanya kita tak berani untuk menghadapi dia. Tapi dalam hati biar dia buat. Tapi dalam hati kita memang benci dia. Itu yang satu. Yang kedua, bila orang buat jahat kepada kita, bila orang buat dosa terhadap kita, apa yang kita buat? Kita boleh dalam hati yang kita simpan, kita tunggu sajalah. Satu hari kita akan dapat peluang untuk membalas dendam. Mungkin ada orang yang datang, maafkan dia lah. Saya sudah maaf. Tengok, yang pertama, kita memang macam kita simpan dalam hati, tapi kita tak berani untuk menghadapi orang yang telah buat salah. Itu pun salah. Yang kedua, bila orang datang dan kata, minta maaf, okey, saya maafkan kamu, tapi dalam hati yang kita masih simpan.
Itu yang satu, kita baca dalam 1 Korintius 13. Kita selalu baca bahagian ini daripada Alkitab semasa itu kebaktian perkahwinan. Yang satu, kasih tidak akan simpan kesalahan orang lain terhadap kamu. Love does not keep a record of the wrong. Tapi kita simpan dalam hati. Sampai kita tak boleh tengok muka mereka. Saya pernah dengar satu cerita yang dikongsi oleh mendiang bishop yang lama, Bishop Sauri Mutu. Dia kata dalam gereja dia ada 2 orang ibu. Dan mereka dua-dua pun akan duduk di depan. Dulu kita tak ada salam dalam upacara kebaktian. Dan mereka dua-dua pun akan duduk di depan. Bila sampai masa untuk menerima makanan suci, mereka dua-dua pun cepat akan datang ke depan. Kalau ibu A sampai depan yang dulu, ibu B akan batal balik. Kalau ibu B sampai dulu, ibu A akan batal balik. Mereka sebab mereka, walaupun mereka datang, mereka mengaku dosa-dosa mereka melalui pengakuan dosa umum, tapi tahu mereka memang benci satu sama lain. Mereka tak boleh tengok muka pun, tapi mereka selalu datang ke gereja. Mungkin mereka percayalah Allah telah Allah sudah mengampunkan dosa-dosa mereka. Tapi bila Yesus kata ini, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah. Ini saya sendiri yang buat condition. Saya datang ke Yesus, saya tengok, ampunkanlah kesalahan kami. Okey? Dan saya sendiri yang kata kepada Yesus, saya sendiri dia kata ni, sebagaimana kami yang mengampuni. Kita kata sebagaimana kami. Kalau kami belum mengampuni musuh-musuh orang yang telah buat dosa terhadap kita, Tuhan jangan ampunkan kami. Itu makna bukan? Itu kita berdoa. Saya ulang lagi ampunkanlah dosa kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Kamu kalau kami belum maafkan, tolong jangan maafkan dosa saya. Ini bila saya baca ini apa maknanya? Kita mesti baca seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita dah faham apakah mindah Tuhan, dan bila kita baca tentang penghampunan, ini bukan saja kita datang ke hadirat Tuhan dan minta penghampunan. Kita kata ampunkanlah dosa saya. Selepas itu kita keluar, kita tak ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu yang kita baca dalam Matius 3. Ini adalah perkongsian Yohanes. Apa dia kata? Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumpankan ke dalam api. Tengok. Setiap pokok, yang dia kata ni setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik. Maknanya, saya datang ke gereja. Saya mengaku dosa-dosa saya. Maksudnya, bila saya keluar dari gereja, mesti ada perubahan dalam kehidupan saya. Dan bila saya datang, Allah, terima kasih. Yesus, terima kasih sebab kamu telah mengambil dosa-dosa saya di atas salib. Allah, saya sangat menghargai apa yang kamu telah buat untuk saya melalui Yesus Kristus. Dan saya sekarang keluar dari sini sebagai seorang yang sudah diampunkan. Okey? Dan saya mesti membawa
hasil buah yang baik. Sebab dosa saya sudah diampunkan. Itu yang kita baca dalam Matius 18. Tolong baca 21 hingga 35. Dosa saya sudah diampunkan. Oleh itu saya mesti bersedia untuk mengampunkan apa yang orang telah buat terhadap saya. Hutang saya sudah dihapuskan. Oleh itu saya mesti bersedia untuk menghapuskan hutang orang lain. Tengok, ini mesti ada perubahan. Itu yang sebagai murid-murid Yesus, ini bukan kita bukan hidup untuk diri sendiri. Itu yang kita kami. Kita hidup sebagai satu keluarga. Dan bukan saja kita nak tahu tentang Yesus Kristus. Kita mesti hidup seperti Yesus Kristus. Bukan saja kita minta pengampunan. Saya kata seperti Yesus, saya pun sedia untuk mengampunkan orang yang buat salah terhadap saya. Ini kita mesti bawa buah perubahan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam hati kita susah. Ini saya nak kongsi satu cerita yang saya telah baca. Ini tentang seorang yang telah digigit oleh anjing. Tu anjing pun kita dengar kan penyakit anjing gila. Ini anjing memang tu ada penyakit. Selepas orang tu, seorang dari kampung yang telah digigit, mereka telah bawa dia pergi ke hospital. Ini lamalah sebelum kita ada perubatan untuk penyakit anjing gila. Dan di hospital tu doktor pun selepas buat periksa, dia kata, "Uncle, minta maaf, kami tak boleh buat apa-apa lah. Ini kamu mesti akan mendengar. Tapi kami akan cubalah tolong kamu secara apa-apa saja pun." Dan dia kata tu orang kata, "Doktor, boleh saya dapat sedikit kertas dan pen?" Dan mereka pun bagi dia satu beberapa kertas dan pen. Dia pun tulis. Dan selepas tu bila doktor balik, wah, dia nampak itu kertas saingan 4 atau 5 keping. Wah, doktor kata, "Wah, kamu telah tulis wasiat kamu." Dia kata, bukan doktor. Ini bukan wasiat saya. Ini adalah senarai. Semua orang yang telah buat jahat kepada saya akan gigit mereka sebelum saya mati. Dia sudah ada penyakit anjing gila, kan? Dia tahu kalau dia gigit orang lain, mereka pun akan dapat tu penyakit anjing gila. Jadi dia kata, sebelum saya mati, saya akan cari semua orang yang buat salah kepada saya akan pergi dan gigit mereka. Biar mereka pun mati seperti saya. Ini bukan kelakuan seorang Kristian. Sebagai seorang Kristian, kita mesti bersedia untuk mengampunkan dosa orang-orang lain. Tak kisah secara mana mereka buat. Seperti Yesus telah mengampunkan dosa. Seperti Yesus bersedia untuk mengampunkan dosa kita. Setiap hari bila kita berdosa, bila kita datang ke hadirat Yesus, dia bersedia untuk mengampunkan. Oleh itu saya pun mesti mengampunkan dosa-dosa orang lain. Bila kamu tak bersedia untuk mengampunkan dosa-dosa orang lain, kesalahan orang lain terhadap kamu, maksudnya kamu tidak mengaku dosa-dosa kamu dengan hati yang ikhlas. Kamu tidak menghargai pengampunan yang kamu telah menerima daripada Yesus. Kalau kamu menghargai pengampunan yang kamu telah menerima daripada Yesus, kalau kamu telah mengaku dosa-dosa kamu dengan hati yang ikhlas, kamu pun akan bersedia. Kata, saya sudah diampunkan. Mengapa saya tak boleh mengampunkan
orang yang telah buat salah kepada kami. Ini bukan senang. Untuk menghampunkan orang yang buat salah terhadap kami, kita bukan senang. Tapi kita sebagai murid-murid Yesus, kita mesti menghampunkan mereka. Itulah Allah telah menghantar Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, supaya kita boleh mengatasi semua halangan dalam kehidupan kita, untuk menghampunkan orang yang telah buat dosa terhadap kita. Ingat, ini doa Tuhan. Dan setiap kali kamu berdoa, di sini ya, hampunkanlah kesalahan kami. Terus kita terus bagi tahu kepada Tuhan, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Oleh itu bersedia. Katakan, Tuhan, saya nak maafkan. Maaf saja. Maaf saja. Sebab Yesus telah maafkan dosa-dosa kita. Kita mesti ikut contoh Yesus. Kita mesti ikut ajaran Yesus, bukan ajaran manusia, bukan ajaran contoh manusia. Oleh itu, Tuhan memberkati kamu. Saya berdoa, kamu akan bersedia untuk menghampunkan. Kalau kamu seperti Yesus boleh menghampunkan, kalau kita boleh menghampunkan, kita boleh selamatkan banyak perkahwinan. Suami tak boleh maafkan isteri, isteri tak boleh maafkan suami, ibu bapa tak boleh maafkan anak-anak, anak-anak tak boleh maafkan ibu bapa. Kita tak boleh maafkan ahli gereja yang sebab mereka dah buat sesuatu. Bila kita simpan dalam hati, bila kita tak nak memaafkan orang yang telah buat jahat pada kita, kita ini hanya akan menghancurkan perhubungan kita. Oleh itu, belajar daripada Yesus untuk menghampunkan orang yang telah buat salah kepada kamu. Dan kamu akan dibebaskan. Itu yang penting. Kamu akan dibebaskan. Sebab saya tak ada apa-apa pun terhadap dia. Saya sudah maafkan dia. Saya boleh salam dia. Saya boleh peluk dia. Saya tak ada apa-apa dalam hati saya. Sebab Yesus sudah maafkan saya pun sudah maafkan dia atau mereka. Saya harap mereka sudah menerima apa yang saya bersedia untuk memberi mereka. Tuhan memberkati kamu. Biarlah kehidupan kamu jadi seperti Yesus. Maafkan orang lain seperti Yesus telah maafkan kita. Dalam nama Yesus Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.